Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Idris bin Muhammad Hairi, pemegang nombor metrik BP201100330. Saya merupakan pelajar kursus UL 00602 Pengurusan Berorganisasi Seksyen 1 Semester 2 Universiti Malaysia Sabah. Jadi, untuk video hari ini, saya akan mendiskusikan tentang 4 faktor luaran yang mempengaruhi prestasi kerja dan bagaimana untuk mengatasi masalah yang timbul disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Jadi, sebelum bergerak lebih jauh, molek kiranya saya terangkan dahulu serba sedikit mengenai topik perbincangan kita pada hari ini. Secara literasinya, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, organisasi merujuk kepada kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian dalam sesuatu pertubuhan untuk tujuan-tujuan tertentu. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, pakar dalam bidang organisasi, beliau mengatakan organisasi merupakan bentuk perikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling melakukan kerjasama dalam sebuah ikatan yang formal. Jadi kerjasama yang dilakukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan kerjasama tersebut, beberapa orang disebut sebagai atasan dan beberapa yang lainnya disebut sebagai bawahan. Frasa yang kedua yakni frasa prestasi kerja pula, menurut Melayu SP Hasibuan, prestasi kerja merujuk kepada suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasan-tugasan yang dibebankan kepadanya berdasarkan atas kecekapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Menurut Kustartini pula, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Pikiran tentang Penilaian dan Pembakuan Hasil Kerja, prestasi kerja merupakan kesanggupan melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bermutu dan tepat mengenai sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Frasa yang terakhir yakni faktor luaran pula merujuk kepada semua bentuk dorongan yang ada di persekitaran yang mampu memberi kesan atau menjejaskan gerak kerja sesuatu atau seseorang. Untuk menganalisis faktor-faktor luaran yang mempengaruhi gerak kerja ataupun prestasi kerja sesebuah organisasi, kaedah imbasan persekitaran digunakan. Imbasan persekitaran ataupun environmental scanning merujuk kepada suatu proses penilaian yang sistematik ke atas beberapa faktor yang mampu memberi peluang bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan maupun yang menjadi penghalang dalam melaksanakan misi. Jadi imbasan persekitaran ini melibatkan diagnosis ataupun analisis persekitaran terhadap elemen-elemen yang mampu mempengaruhi prestasi kerja. Sebuah analisis yang dinamakan analisis PESTEL digunakan bagi mengenal pasti kesan politik, ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan dan legalisasi yang dilihat sebagai faktor luaran yang mampu mempengaruhi prestasi kerja. Secara rangkumannya, dalam konteks perbincangan pada hari ini, kita akan melihatkan kepada faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi sebagai asbab yang menjejaskan prestasi kerja dalam sesebuah organisasi. Selesai pendefinisian, kita beralih pula kepada isi yang pertama, yakni faktor politik. Politik merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi sesebuah organisasi sama ada di peringkat global maupun di peringkat lokal. Dalam perbincangan pada hari ini, kita akan memfokuskan kepada dua jenis politik. Yang mana yang pertama adalah politik negara dan yang kedua adalah politik organisasi. Dalam konteks politik negara, sistem politik negara boleh mempengaruhi prestasi kerja sesebuah organisasi melalui pelaksanaan cukai, undang-undang dan kestabilan politik. Kerajaan berkuasa untuk merendahkan atau meninggikan cukai perbadanan dan cukai nilai tambahan pada produk dan kadar perniagaan. Kadar cukai yang dikenakan boleh mempengaruhi dari segi keuntungan dan kerugian bagi sesebuah organisasi itu.
Selain itu, kerajaan juga berkuasa untuk memperkenalkan, menggubal atau meminda sebarang akta berkaitan dengan organisasi. Melalui akta-akta sebegini, kerajaan mampu untuk menentukan keuntungan dan kerugian serta hak pekerja bagi sesebuah organisasi atau sesebuah syarikat itu. Kerajaan juga mampu untuk mewajibkan sebarang bentuk pelan rangka pelaksanaan kepada mana-mana badan organisasi atau syarikat yang sekaligus mampu untuk mempengaruhi gerak kerja dan prestasi kerja organisasi tersebut. Namun begitu, seringkali berlaku permasalahan yang timbul berkaitan dengan isu ini. Ada sebilangan syarikat ataupun organisasi memilih ataupun meremehkan undang-undang yang telah ditetapkan. Mereka memilih untuk tidak membayar cukai yang dikenakan kepada mereka. Kegagalan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan ini menyebabkan tindakan seperti disaman, digantung daripada beroperasi dan aset disita dikenakan kepada organisasi tersebut. Jadi apabila keadaan sebegini berlaku, sudah tentu produktiviti dan prestasi kerja organisasi atau syarikat tersebut akan terganggu kerana mereka perlu menyelesaikan masalah berkaitan dengan undang-undang dan tindakan yang dikenakan kepada mereka terlebih dahulu. Seterusnya, kita beralih kepada jenis politik yang kedua, iaitu politik organisasi. Menurut Vygoda pada tahun 1998, beliau menyifatkan politik organisasi sebagai sebuah konsep yang melibatkan hubungan antara kuasa dan pengaruh melalui pembabitan seseorang individu dan sesebuah kelompok. Menurut Greenberg pula pada tahun 1996, beliau mendefinisikan politik organisasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengetengahkan kepentingan diri sendiri berbanding kepentingan organisasi. Politik organisasi lazimnya berlaku apabila wujudnya kepentingan, kehendak, keinginan dan keperluan yang berbeza di tempat kerja. Politik organisasi juga sering berlaku semasa proses membuat keputusan. Meskipun begitu, belum ada penetapan sama ada politik organisasi ini merupakan suatu budaya yang baik atau suatu budaya yang buruk. Dari sisi positifnya, jika politik organisasi ini diuruskan dengan sebaiknya, ia mampu untuk menambah baik prestasi kerja organisasi dari segi hubungan diplomatik, pengukuhan pakatan dan meningkatkan kerjasama serta keyakinan dalam kalangan ahli-ahli organisasi. Meskipun begitu, politik organisasi sebaiknya dielakkan melihatkan kepada impak negatif yang mampu dibawanya kepada sesebuah organisasi itu. Menurut Profesor Riordan dari University of Southern California pada tahun 2007, beliau mendapati bahawa halangan yang dihadapi oleh orang atasan ataupun pengurus ini tiada kaitan dengan kebolehan teknikal. Sebaliknya, ia berkaitan dengan politik. Riordan percaya bahawa politik adalah hakikat kehidupan dalam organisasi. Justru seboleh-bolehnya pengurus ataupun orang atasan tidak membenarkan politik berlaku dalam organisasi masing-masing. Hal ini kerana politik organisasi boleh mendatangkan kesan yang kritikal apabila terdapatnya pihak yang saling bertentangan untuk mendapatkan sesuatu sehingga mencetuskan konflik. Individu yang mengamalkan politik organisasi ini cenderung untuk menggunakan taktik kotor yang sering diimplementasikan dalam permainan politik untuk memenangi konflik tersebut. Jadi apabila keadaan ataupun senario seperti ini berlaku, maka budaya berat sebelah, pilih kasih, kronisme dan sebagainya akan tercetus dalam organisasi tersebut. Hal ini sekaligus menjejaskan profesionalisme dan integriti dalam organisasi itu sendiri yang pada akhirnya mengganggu-gugat prestasi kerja organisasi tersebut. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang berpunca daripada faktor politik ini, yang pertama, galakan kerajaan perlulah dilaksanakan dalam bentuk penyebaran maklumat, kempen dan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini bagi membolehkan organisasi lebih jelas akan undang-undang yang telah ditetapkan dan prosedur-prosedur yang tepat untuk membayar cukai.
Yang kedua, sentiasa waspada dan cakna akan tanda politik dalam organisasi. Jika tanda politik dalam organisasi semakin tinggi dan konflik semakin jelas, maka semua pihak perlu berhati-hati. Organisasi perlu sentiasa teliti akan transaksi maklumat yang berlaku dalam organisasi bagi mengelakkan tercetusnya sebarang konflik. Organisasi juga perlulah sentiasa berhati-hati terhadap sebarang bentuk tindakan atau tawaran dari anggota atau bukan anggota organisasi bagi mengelakkan gejala taktik kotor berlaku dalam organisasi tersebut. Seterusnya, kita bergerak pula kepada isi yang kedua, iaitu faktor ekonomi. Menurut laman sesawang rasmi BBC, faktor ekonomi boleh mempengaruhi prestasi kerja sesebuah organisasi melalui beberapa aspek, merangkumi pertumbuhan ekonomi, kadar saham, kadar pengangguran, inflasi dan kadar pertukaran nilai mata wang. Bagaimanakah aspek-aspek ini boleh mempengaruhi prestasi kerja? Ayo, saya bawa anda telusuri pembawaan perbincangan pada hari ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Apabila berlakunya pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka akan berlaku pertambahan sektor-sektor pekerjaan baharu. Peningkatan sektor-sektor pekerjaan ini akan menuntut kepada perlunya peningkatan jumlah cukai yang perlu dibayar. Hal ini sekaligus akan menjejaskan dari segi keuntungan dan kerugian sesebuah organisasi itu. Yang kedua, kadar saham. Apabila kadar saham adalah tinggi, maka kadar pinjaman dan kadar pelaburan bagi sesebuah organisasi itu adalah rendah. Namun, kadar keuntungan saham bagi organisasi tersebut akan meningkat dalam bentuk kewangan yang disimpan di dalam bank. Begitu juga sebaliknya, apabila kadar saham adalah rendah, maka kadar pinjaman dan kadar pelaburan bagi sesebuah organisasi atau syarikat itu adalah tinggi. Namun, mereka hanya mendapat keuntungan saham yang rendah dalam bentuk kewangan di dalam bank. Kita beralih pula kepada aspek yang ketiga, iaitu kadar pengangguran. Apabila kadar pengangguran adalah tinggi, julat pilihan pekerja berpotensi bagi sesebuah syarikat ataupun organisasi itu adalah lebih luas. Hal ini menyebabkan persaingan yang tinggi di antara penganggur-penganggur untuk mendapatkan kerja. Persaingan yang tinggi ini akhirnya memudahkan organisasi atau syarikat meletakkan harga upah yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerja yang baru. Begitu juga sebaliknya, apabila kadar pengangguran rendah, syarikat pula yang perlu mengeluarkan kos yang lebih tinggi bagi mendapatkan pekerja-pekerja baru. Dan seterusnya, aspek yang keempat, yakni inflasi. Apabila kadar inflasi meningkat, maka harga barang juga akan meningkat. Apabila harga barang meningkat, maka pelanggan akan kurang membeli dan kecairan duit akan berlaku dengan perlahan. Pelanggan akan lebih memfokuskan untuk membeli barang-barang keperluan semata. Jadi kepada organisasi ataupun syarikat yang tidak memasarkan barang-barang bukan keperluan, mereka akan mengalami kerugian dan keuntungan bagi syarikat mereka serta prestasi organisasi mereka akan terjejas. Dan aspek yang terakhir, iaitu aspek kadar pertukaran nilai mata wang. Jadi, pertukaran nilai mata wang ini sifatnya berubah-ubah. Ada kalanya ia tinggi, ada kalanya ia rendah. Namun begitu, apabila berlakunya penurunan nilai mata wang akan membawa impak positif dan juga impak negatif. Dalam konteks negara kita sendiri, yakni Malaysia, dari sisi positifnya, apabila nilai mata wang ringgit menurun, maka syarikat ataupun organisasi hanya perlu mengeluarkan kos yang lebih sedikit untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan mereka di pasaran antarabangsa. Namun dari sisi negatifnya, apabila syarikat tempatan kita ingin mendapatkan bekalan bahan mentah dari luar negara, mereka perlu mengeluarkan kos yang banyak. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kos produksi meningkat dan menjejaskan prestasi serta keuntungan bagi syarikat ataupun organisasi tersebut.
Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul disebabkan oleh faktor ekonomi ini. Yang pertama, setiap ahli organisasi perlulah mempunyai pengetahuan ekonomi yang luas. Hal ini bagi memastikan mereka memahami dengan sebaiknya bagaimana aktiviti ekonomi berjalan, sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Yang kedua, setiap organisasi perlulah merangka pelan strategi yang tepat bagi memastikan prestasi kerja mereka berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, apabila pada ketika itu pasaran tidak mendatangkan keuntungan yang banyak, maka kurangkan produksi ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Namun, jika pasaran dijamin mampu untuk memberikan keuntungan yang lebih, maka tingkatkan produksi produk dan juga perkhidmatan daripada syarikat tersebut. Jadi dengan cara ataupun strategi yang tepat, maka masalah ekonomi seperti ini tidak akan mampu untuk menjejaskan sesebuah organisasi atau syarikat itu. Selesai isi yang pertama dan yang kedua, kita beralih pula kepada isi yang ketiga, iaitu faktor sosial. Menurut laman sesawang rasmi BBC lagi, faktor sosial mempengaruhi prestasi kerja sesebuah organisasi melalui beberapa aspek yang meliputi gaya perbelanjaan pengguna sendiri. Jadi aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, demografi, yang kedua, gaya hidup, dan yang ketiga, cita rasa dan trend semasa. Jadi kita mulakan dengan aspek yang pertama, yakni demografi. Demografi bagi sesebuah negara dan sesebuah kawasan itu adalah berbeza antara satu sama lain. Secara ringkasnya, demografi mencerminkan kadar kelahiran, jangka hayat hidup dan kadar imigrasi bagi kawasan tersebut. Ciri eksklusif demografi yang berbeza menuntut pasaran produk dan perkhidmatan yang berbeza. Sebagai contoh, di negara Malaysia, menurut akhbar Sinar Harian, Malaysia kini mengalami tren yang selari dengan negara-negara maju ke arah penuaan penduduk. Melihatkan kepada statistik yang mana penduduk berumur 65 tahun dan lebih meningkat daripada 2.22 juta kepada 2.32 juta. Menilaikan kepada statistik ini, maka syarikat dan organisasi tempatan perlulah menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan dan keperluan kelompok umur yang lebih tua. Namun begitu, permasalahan timbul apabila sebilangan syarikat ataupun organisasi gagal mengenal pasti demografi setempat mereka. Hal ini menyebabkan produk dan perkhidmatan mereka tidak mendapat sambutan dan akhirnya mendatangkan kerugian. Kerugian yang dialami oleh organisasi ini pada akhirnya menyebabkan organisasi itu tidak mampu untuk memaksimalkan dan mengoptimumkan prestasi kerjanya sendiri. Dan inilah buktinya demografi mampu menjejaskan prestasi kerja sesebuah organisasi. Kita beralih pula kepada aspek yang kedua, iaitu aspek gaya hidup. Gaya hidup konsepnya berubah-ubah. Jadi disebabkan konsepnya yang berubah-ubah, maka permintaan terhadap produk dan juga perkhidmatan berasaskan gaya hidup ini juga berubah-ubah. Jika kita lihat sebagai contoh, beberapa tahun kebelakangan ini, orang ramai cenderung untuk memilih gaya hidup sihat disebabkan kedatangan wabak COVID-19. Kalau kita lihat, produk-produk seperti produk senaman dan juga makanan-makanan kesihatan menjadi fokus utama pada hari ini bagi golongan yang mengutamakan gaya hidup yang sihat. Namun begitu, buat organisasi atau syarikat yang tidak menerapkan konsep gaya hidup yang sihat ini, mereka kurang mendapat sambutan ramai disebabkan apa yang mereka pasarkan dan apa yang mereka tawarkan tidak bertepatan dengan permintaan ramai. Dan aspek yang terakhir adalah aspek cita rasa dan trend semasa. Sama seperti gaya hidup, cita rasa dan trend semasa juga sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Produk ataupun perkhidmatan yang dianggap lapuk akan ditinggalkan, manakala produk dan perkhidmatan yang menarik dan terkini akan dibawa masuk sebagai trend semasa.
Hal ini dapat dilihat jelas terutamanya melibatkan produk-produk fashion. Sebagai contoh, pada tahun 2020 tular fashion trend mengenai ugly sneakers. Namun, pada tahun 2021, trend ugly sneakers ini ditinggalkan dan digantikan dengan trend kasut musim panas. Hal ini menyebabkan syarikat-syarikat ataupun organisasi yang masih memasarkan ugly sneakers mendapat kerugian dan akhirnya menjejaskan prestasi kerja organisasi ataupun syarikat tersebut. Jadi, untuk menyelesaikan masalah yang timbul disebabkan oleh faktor sosial ini, yang pertama, organisasi ataupun syarikat perlulah bijak dalam mengenal pasti permintaan komuniti setempat. Hal ini bagi memastikan sebarang bentuk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan mendapat perhatian serta sambutan ramai. Jadi pada akhirnya ia mampu membawa keuntungan sekaligus memaksimalkan dan mengoptimumkan prestasi kerja organisasi tersebut. Yang kedua, syarikat ataupun organisasi perlulah berani untuk mencuba perkara baru. Mereka perlulah mempunyai keberanian untuk bersifat inovatif dalam menghasilkan produk serta perkhidmatan mereka. Hal ini bagi memastikan mereka dapat terus beradaptasi dengan trend serta gaya hidup semasa. Dan isi yang terakhir adalah mengenai faktor teknologi. Secara ringkasnya, menurut laman sesawang rasmi BBC, faktor teknologi merujuk kepada suatu kaedah baru yang melibatkan penggunaan teknologi dan kelengkapan yang mampu memberi kesan terhadap prestasi kerja sesebuah organisasi atau syarikat. Kelengkapan dan teknologi yang dimaksudkan ini termasuklah yang pertama, ICT. ICT dilihat sebagai teknologi yang mampu menjadikan komunikasi dalam pengurusan berorganisasi lebih mudah, cepat dan efisien. Namun begitu, terdapat permasalahan yang timbul yang mana organisasi atau syarikat perlu sentiasa mengemaskini software dan hardware. Jika mereka tidak berbuat sedemikian, maka syarikat mereka akan dilihat sebagai sebuah organisasi yang kuno, sekaligus menghilangkan serta mengurangkan kepercayaan pelanggan terhadap syarikat tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan mendatangkan kerugian dan mengurangkan prestasi kerja organisasi itu. Yang kedua, Research and Development atau R&D. R&D merujuk kepada tindakan-tindakan inovasi dalam organisasi ataupun syarikat untuk menghasilkan produk, sistem dan servis yang baharu. Keberjayaan R&D terbukti melalui penciptaan produk-produk inovasi seperti 3D printers, smartphones, tablets dan sebagainya. Meskipun begitu, perkembangan R&D telah membawa masalah kepada syarikat-syarikat tradisional kerana mereka tidak mampu bersaing selepas penciptaan produk-produk inovasi ini. Sebagai contoh, syarikat Kodak yang dulunya menghasilkan dan menjual 80% filem kamera ke serata dunia mengalami kemerosotan secara drastik. Hal ini kerana penciptaan produk-produk inovasi menyebabkan filem kamera tidak lagi relevan untuk digunakan pada hari ini. Dan yang ketiga, e-dagang. E-dagang merupakan sesuatu yang tidak asing lagi pada hari ini, lebih-lebih lagi selepas kedatangan wabak pandemik COVID-19. Hari ini, kebanyakan syarikat ataupun organisasi memang menggunakan platform e-dagang melihatkan kepada kapasitinya yang merangkumi seluruh dunia. Oleh itu, syarikat yang tidak menggunakan e-dagang ini dilihat mempunyai kapasiti sasaran yang sangat terhad. Oleh itu, prestasi kerja mereka berada di tahap minimal kerana organisasi ataupun syarikat itu sendiri tidak mampu untuk berkembang jauh. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul disebabkan oleh faktor teknologi ini, yang pertama, syarikat ataupun organisasi itu sendiri perlulah berani untuk beradaptasi dengan revolusi. Hari ini, revolusi kita adalah teknologi. Makna kata, syarikat ataupun organisasi itu perlulah mengimplementasikan unsur teknologi dalam pengurusan organisasi. Hal ini kerana kegagalan untuk mengikuti arus revolusi akan menyebabkan limitasi pada prestasi kerja dan akhirnya menyebabkan organisasi tidak mampu untuk berkembang jauh.
Yang kedua, syarikat ataupun organisasi perlulah bijak untuk menggunakan segala bentuk teknologi dan kelengkapan yang diperkenalkan pada hari ini. Hal ini kerana melihatkan kepada kapasiti teknologi-teknologi ini untuk memudahkan kerja, menjimatkan masa, menjadikan kerja lebih efisien dan banyak lagi, menyebabkan sudah pasti ia mampu untuk meningkatkan prestasi kerja dalam sesebuah organisasi. Kesimpulannya, terbukti bahawa faktor-faktor luaran yang merangkumi politik, ekonomi, sosial dan teknologi ini jelas memberi pengaruh kepada prestasi kerja dalam sesebuah organisasi. Tidak dinafikan faktor-faktor luaran ini mampu untuk memberi impak negatif kepada organisasi tersebut jika dikendalikan dengan baik. Namun begitu, impak negatif yang dibawanya tidak boleh untuk dipandang remeh. Faktor-faktor luaran ini perlulah dianalisis dan dikenal pasti dengan baik agar dapat dikendali dengan sebetulnya dan setepatnya untuk memastikan ia tidak menjejaskan prestasi kerja organisasi tersebut. Maka dengan itu saya akhiri video hari ini dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.